Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang dikasihi Adinda Aku Muhyi, moderator pada petang ini. Yang diraikan sekalian anak-anak, adik-adik, mahasiswa, mahasiswi yang hadir pada petang ini dalam sesi ramah mesra bersama Menteri Besar Kedah. Yang berhormat ahli-ahli parlimen, yang berhormat datuk-datuk, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, pimpinan parti, pimpinan mahasiswa, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Pertama sekali saya nak ucap selamat raya jugalah kepada sekalian hadirin hadirat yang terlepas pada jam sampai ke sini. Pasal saya tahu jam tu, pasal saya pun balik main pada sik tadi. Main pada sik, atas highway pun slow, traffic light pun lambat, tunggu lama. Kemudian sampai lewat sikit lah. Tapi kita bagilah peluang kepada rakan-rakan yang masih berada dalam kesesakan lalu lintas sempat untuk bersama kita. Mereka main makan tak apa dah. Saya dipahamkan ikut registration dah 1,300 pada petang ini. Saya nampak ada kot 1,000 lebih kurang sekarang ni. Saya harap kawan-kawan yang masih dalam perjalanan teruskan. Masih ada jodoh untuk dijamah di Dewan Seri Mentalun. Seperti yang disebutkan oleh saudara Kumuyi tadi, The Greater Kedah. The Greater Kedah ni sebenarnya satu konsep atau falsafah. Kerana telah digagaskan sebelum ini The Greater Klang Valley. The Greater Klang Valley ni usaha-usaha, projek-projek, rancangan-rancangan, peruntukan-peruntukan yang diadakan untuk menjadikan Lembah Kelang The Greater Klang Valley jadi pusat pertumbuhan, jadi pusat pelaburan yang akan membawa limpahan ekonomi ke seluruh negeri Selangor, wilayah Persekutuan dan Negeri Sembilan. Itu The Greater Klang Valley. Apa-apa kejadian, apa-apa tindakan-tindakan, sebarang perubahan-perubahan yang boleh merencatkan program The Greater Klang Valley itu akan diatasi atau ditangani segera bagi menjadikan projek untuk menjadikan Lembah Kelang itu pusat pertumbuhan akan dicapai dalam tempoh yang ditetapkan. Di bahagian utara Semenanjung ini dirancang The Greater Penang. The Greater Penang sama macam The Greater Klang Valley, menjadikan Pulau Pinang pusat pertumbuhan, pusat pelaburan, pusat tumpuan peruntukan-peruntukan diadakan supaya Pulau Pinang akan menjadi pencetus kepada kemajuan ekonomi di Semenanjung Malaysia yang akan membawa limpahan ke Kedah, Perlis dan utara negeri Perak. Projek ini telah lama dirancang dan dijalankan. Yang menjadi persoalan kita ialah kenapa The Greater Penang? Padahal yang lebih baik, yang lebih strategik, yang lebih munasabah ialah The Greater Kedah. Kita tak salahkan, kita tak dengki, kita tak kita tak mau kacau The Greater Penang. Itu dah dirancang, dah dilaksanakan, sedang dibuat. Tapi kita sendiri orang-orang Kedah, pemimpin-pemimpin di Kedah, ada hak kita untuk merancang, merencana The Greater Kedah.
bagi pihak diri kita sendiri. Itu yang saya gagaskan. The Greater Kedah ini akan menggabungkan semua rancangan pembangunan yang telah dirancang oleh negeri ini dan dirancang oleh agensi-agensi negeri dan persekutuan, supaya semua rancangan itu dapat dilaksanakan dalam tempoh yang ditetapkan. Dan sebarang usaha, sebarang tindakan-tindakan yang akan menimbulkan halangan, sekatan, sabotaj kepada usaha-usaha untuk menjadikan plan The Greater Kedah ini daripada menjadi kenyataan, kita akan hadapi dengan penuh berhemah supaya halangan-halangan itu dapat diatasi. Tuan-tuan sekalian, The Greater Kedah ini akan menggabungkan plan pembangunan Kedah 2035, di mana slogan bagi Kedah 2035 ini ialah Kedah sejahtera dan berdaya huni. Satu plan jangka panjang yang meletakkan tempoh untuk dicapai selama 15 tahun. Dimulakan tahun 2020, dilancarkan di Dewan ini. Di pentah inilah. Tuan-tuan boleh tengok di dalam web, type saja Kedah 2035, dia akan keluar. Ada ratusan strategi, ada ratusan inisiatif, ada beratus-ratus rancangan dalam Kedah 2035 itu yang akan kita laksanakan daripada tahun 2020 sampai tahun 2035. Sekarang ni 2023, kita ada lagi 12 tahun untuk capai Kedah 2035. Kita klusterkan semua daerah ni ikut kecenderungan ataupun kelebihan daerah masing-masing. Macam saya di Sik ni daerah ilmu dan pengajian Islam. Sebab di Sik banyak pondok, banyak orang tok guru. Untuk Kubang Pasu ni dia kluster logistik dan pendidikan. Dia ada banyak universiti, banyak kolej, ada politeknik, ada UUM. Ada kluster eko pelancongan di Baling. Baling ni dia banyak pusat-pusat rekreasi, pusat pelancongan. Sekarang ni banyak gua-gua telah di explore untuk jadikan pusat pelancongan di daerah Baling. Baling sedang bangkit sekarang ini. Maka apa-apa halangan yang boleh menjadikan Baling itu Kedah Baling itu sebagai daerah eko pelancongan, apa-apa langkah yang boleh menghalang itu kita akan hentikan. Contoh, ada perancangan sebelum ini untuk melaksanakan kuari di Gunung Baling. Di beberapa tempat lah. Dapat bantahan dan kita telah hentikan, kita suruh cari tempat lain. Supaya eko pelancongan khususnya untuk memajukan gua-gua yang begitu unik di daerah Baling sebagai destinasi pelancongan itu dapat dilaksanakan. Projek-projek kuari ini kita suruh pergi cari tang lain supaya daerah Baling dapat mencapai daerah eko pelancongan tanpa sebarang projek yang boleh menjejaskan rancangan itu. Bandak Baru di selatan Kedah. Oleh kerana Bandak Baru ni dia sesuai dan sedang diusahakan dengan tanaman durian oleh pihak swasta dan orang-orang kampung, kita klusterkan Bandak Baru ni sebagai daerah durian. Jadi tuan-tuan yang duduk Bandak Baru, kena alim betul bab durian. Tanamlah durian, bukan suruh beli. Di sana ada musangking, ada duri hitam, dua jenis variety durian yang harga dia cecah 80 hingga 120 sekilo. Ini durian untuk ekspor. Ini durian kayangan lah Ustaz Azam. Dia panggil durian kayangan. Kita tak mampu makan. Tapi untuk menghasilkan produk yang bernilai tinggi walaupun untuk ekspor. Jadi kita klusterkan Bandak Baru. Semua daerah ada kluster. Tuan-tuan sekalian, Plan 2035 ni kita gabung jalinkan dengan plan-plan yang sampingan yang kita rancang. Contohnya The Cordoba of Kedah. Kita gabungkan pusat-pusat pengajian menengah sebagai feeder kepada
pusat-pusat pengajian tinggi. Untuk pusat-pusat pengajian tinggi ini menjadi pusat penyelidikan dan kecemerlangan. Sebagaimana Cordoba pada zaman kegemilangan Islam di Spanyol, di Andalus, telah menghasilkan begitu banyak teknologi, penemuan-penemuan, kekayaan, ketinggian ilmu yang dihasilkan di Cordoba, di Andalusia, di Spain, di Spanyol. Boleh pergi tengok sekarang ini. Masih ada sisa-sisanya walaupun telah runtuh tamadun yang bertahan selama 800 tahun di Andalus, tetapi hasil kemajuan yang dibawa oleh para ilmuwan Islam pada ketika itu telah begitu banyak menyumbang kepada sebagai center ataupun pusat untuk kita bangunkan konsep The Cordoba of Kedah ni. Falsafah yang disebutkan oleh tukang celoteh tadi tu, apa? Budak Konerang, nama apa? Negeri ini tempat orang miskin boleh berteduh, tempat orang kaya menabur bakti. Ini satu falsafah di mana orang-orang miskin tidak berasa segan silu, tidak berasa lekeh, tidak berasa dipinggirkan di Kedah ini. Kita beri perhatian, kita buat rancangan-rancangan untuk mengeluarkan orang miskin daripada kepompong ataupun putaran ganas kemiskinan tu dengan memberi segala kemudahan dan bantuan, membuat rancangan-rancangan supaya kemiskinan itu dapat diatasi dalam tempoh 1 generasi saja. Tak perlu sampai 2-3 generasi kena berada dalam kepompong tu, berada dalam putaran itu. Maka tuan-tuan, kita buat rancangan-rancangan yang kita buat kesimpulan kemiskinan hanya boleh diatasi dengan peningkatan tahap pendidikan. Maka kita beri ruang seluas-luasnya orang-orang miskin pergi mengaji. Jangan berhenti. Kalau sesak tak boleh mengaji sampai kena berhenti, jangan. Mari jumpa kita. Anak-anak yatim yang tak ada ibu, tak ada ayah, yang tak mampu menguruskan pengajian, mari jumpa kita. Budak-budak sekolah yang tak ada peruntukan, tak ada dana tak ada belanja untuk pergi sekolah, mari jumpa kita. Jumpa ada adun kita, tuan-tuan sekalian. Tahun 2023 ni kita aktifkan semula tabung Tengku Mahmud dengan dana permulaan yang ada dalam tu 600,000. Kita dapat sumbangan daripada kumpulan Al-Bukhari 3 juta untuk kita bantu semua anak yatim dan orang miskin masuk sekolah dan masuk universiti. Ini rancangan-rancangan untuk memudahkan anak-anak kita, adik-adik kita masuk universiti. Jangan sampai nak meneruskan pengajian tak ada kemampuan keuangan. Ini kita tak mau ada di Kedah ni. Sebab itu tuan-tuan, orang miskin pun boleh duduk di sini. Kerana kita sebagai pemimpin, sebagai kerajaan akan sentiasa beri perhatian penuh. Jangan sampai ada orang tak boleh pergi mengaji. Mengaji ni bahasa orang Kedah. Lagi orang Kuala Lumpur tengok rakaman kita datang mengaji apa? Mengaji kita mengaji Quran je kan noh. Dah orang Kedah kata mengaji tu pergi belajar le. Tadi ada adik kita tu tak kenal Menteri Besar Kedah kan noh. Tapi dia cakap KL. Siapa ah? Kalau orang cakap Kedah tak kenal Menteri Besar Kedah, malam ni saya nak pergi rumah dia. Pergi Minang you boleh tahu. Tapi bukan Minang untuk saya lah. Ni memang dari sini ni. Bagi alamat siap-siap, Bagi alamat, kat mana kau tinggal? Apa dia aku mengirim apa lah. Jadi orang miskin boleh duduk di sini. Orang kaya dia tak kedekut di Kedah ni. Pasal kita akan sentiasa memberi galakan, akan memberi dorongan-dorongan supaya orang kaya turut membantu. Sebab tu saya sebut tadi Tan Sri Syed Mokhtar melalui Yayasan Al-Bukhari. Kita minta 1 juta untuk tabung Tengku Mahmud, dia bagi 3 juta.
Dia tahu, dia faham dan dia percaya, dia yakin benda-benda yang sedang kita rancang, kita buat ni betul, tepat untuk memastikan orang miskin dibantu sepenuhnya dengan duit dermawan daripada orang kaya-kaya. Orang kaya boleh duduk sini, orang miskin pun boleh duduk sini. Kita jadi perantara, kita buat rancangan, orang kaya tolong support. Jadi orang miskin boleh berteduh di sini, orang kaya akan terus melabur bakti kerana kedua-dua kelompok ini kita yakin di akhirat kita ada ganjaran masing-masing. Jadi tuan-tuan sekalian, Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. Satu slogan yang kita petik daripada tahun 2008 lagi. Bukan baru, bukan saya reka dah. Tahun 2008 itu kita letak satu sasaran. Masa itu kita mula jadi kerajaan, Tan Sri Ustaz Zizan jadi Menteri Besar. Kedah sejahtera, nikmat untuk semua ni satu slogan yang diringkaskan daripada satu rancangan besar tahun 2008. Ringkasan ini dibuat ilham daripada Datuk Dr. Abdul Isa Ismail, speaker pada masa itu. Dia yang cari, dia yang mengilhamkan Kedah sejahtera, nikmat untuk semua, dan kita ambil ringkasan itu sebagai intipati kepada rancangan besar yang kita letak pada tahun 2008 lagi dan sekarang ini masih berjalan. Tuan-tuan sekalian, semua kemajuan, limpahan nikmat, kemakmuran, keamanan, apa yang berlaku di Kedah ini tidak lagi akan memberi manfaat atau faedah kepada kelompok tertentu sahaja, tetapi rancangan ataupun program-program yang kita susun, apa saja kebaikan, kelebihan, limpahan, kemakmuran yang ada di Kedah ini, nikmatnya akan dirasai oleh semua rakyat Kedah. Itulah 3 plan besar yang akan memandu kita mencapai The Greater Kedah sebelum 2035. Itu soalan yang pertama. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri atas kupasan yang sangat menarik. Jadi adik-adik rakan-rakan mahasiswa, ada 3 hingga 4 ataupun slogan tagline yang telah Datuk Seri kongsi kepada kita tadi. Yang pertamanya adalah The Greater Kedah. Seterusnya ada Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. Kedah negeri orang kaya berbakti, orang miskin tupang berteduh. Itu antara aspirasi-aspirasi yang telah dirakyatkan ataupun diturunkan supaya dapat mendalami hati nurani dan juga jiwa kehidupan masyarakat di bawah. Jadi Datuk Seri MB tadi pun ada sebut berkenaan kemiskinan itu hanya dapat dibasmi dengan pendidikan dan juga ilmu. Jadi kita faham sahabat-sahabat yang ada dengan kita pada hari ini merupakan antaranya ialah mahasiswa yang sedang melanjutkan pengajian, mungkin di peringkat IPT, di peringkat apa sekalipun, sama ada PhD-nya, diploma, master, ijazah dan sebagainya. Inilah merupakan aset-aset penting kepada negeri Kedah yang satu masa nanti akan kongsi dengan kita kepakaran-kepakaran yang mereka ni ada, Datuk Seri. Jadi mungkin jugalah kita buka kepada ruang kod-kod kalau ada soalan, pertanyaan ataupun pandangan daripada rakan-rakan mahasiswa kita di bawah sana. Kita buka pentas. Mikrofon ada di tengah-tengah dewan. Jadi kalau tak sampai kod segan, boleh minta kita urus dia, kita akan bawa mikrofon. Jadi kita buka kepada soalan. Kalau ada sebarang pertanyaan di depan sana, kita sediakan mikrofon. Bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru dengan telefon tu kot. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah. Depa main mikrofon ke depan main naik atas tu No battery. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang pertama, satu soalan adalah berkenaan dengan pelancaran tabung Tengku Mahmud yang telah dilancarkan semula pada tahun 2020, di mana yang kita tahu ia merupakan satu inisiatif dari Kedah dalam memberi bantuan kepada rakyat daripada segi pendidikan dan juga kebajikan. Jadi soalan saya, bagaimanakah pelaksanaan pelan tindakan tabung tersebut? Wallahu a'lam. Okey, soalan yang pertama berkenaan tabung. Tadi sebut ada 3 juta lebih no. Okey, kita buka lagi kepada satu soalan kalau ada lagi. Satu atau dua soalan. Dan kita juga buka ruang kalau ada pandangan, komentar. Mungkin kita ada cendekiawan ataupun cerdik pandai di sini yang boleh ingin berkongsi pandangan ataupun kepakaran bersama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita. Mungkin ada di sini dalam mengaji dalam bidang teknologi, industri dan sebagainya, kot nak kongsi. Ada lagi soalan? Silakan. Tolong ejah mic Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Yang Amat Berhormat MB dan mahasiswa-mahasiswi sekalian. Saya Nurul Hanis binti Kasim daripada kampus Universiti Utara Malaysia, berasal daripada Merbuk. Okay, seperti mana yang dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat MB sebentar tadi, berkenaan dengan gagasan Cordoba of Kedah, di mana Cordoba of Kedah ni untuk melahirkan mahasiswa yang holistik dan juga berkemahiran tinggi, dan pusatnya di UniSyams. Jadi saya nak tanya bagaimana pelaksanaan Cordoba of Kedah ni di IPT-IPT yang lain di sekitar Kedah. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Maksudnya UUM nak jugalah no. Okey, ada lagi pertanyaan ataupun pandangan? Sila. Bismillah. Nama Muhammad Afiq Mazimi dari UAE Gombak. Soalan saya berkisarkan tentang mewakili mahasiswa tentang pekerjaan. Jadi kami dalam tempoh ada yang 2-3 tahun, 2 atau 3 tahun lagi mungkin akan grad dan akan masuklah dalam kehidupan selepas untuk dapatkan kerja. Jadi mungkin ada tak perancangan Kerajaan Negeri Kedah untuk tidak membuatkan pencari ataupun pergi keluar mencari pekerjaan, tapi kami duduk di sini. Ada tak mesti bercadang ataupun sedang merancang limpahan peluang pekerjaan untuk kami yang akan grad dalam tempoh setahun 2 tahun lagi? Okey, itu saja. Boleh sambung. Ustaz. Kita akan jawab, kita bagi ruang kepada 3 yang berdiri untuk jawab tanya soalan ini dulu. Selepas tu kita akan bagi Yang Amat Berhormat jawab soalan ataupun respon. Selepas tu kalau kita akan buka sekali lagi kalau ada. Check. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zulaika binti Yahya dari kampus USAS Kuala Kangsar. Jadi soalan saya kepada OMB adalah, kami tahu sekarang Datuk Seri dan Negeri menjadi buah mulut dan tumpuan di seluruh negeri. Jadi apakah resepi Datuk Seri
menjadi seorang pemimpin yang berani supaya menjadi panduan kepada kami mahasiswa supaya dapat mengikut langkah Datuk Seri. Sekian, terima kasih. Ni minta tips ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Amir Farhan bin Muhammad selaku mahasiswa UniSyams menetap di Sungai Petani Kedah. Soalan saya berbunyi, apakah pendekatan Datuk Seri dalam menghadapi tindakan tidak profesional dan semangat federalisme pemimpin kerajaan persekutuan termasuk PMX sendiri? Itu saja. Terima kasih. Ai, kuih panas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Hafiz Hakimi bin Hasrul, tinggal di Changlung, Kedah. Saya lepasan SPM. Okay, soalan saya, kami nak sangat MB Kedah ni kekal sebagai Menteri Besar Kedah akan datang. Boleh tak Datuk Seri kongsi kat kami apa yang kami boleh bantu untuk memastikan MB kekal sebagai MB pada pilihan raya akan datang dan harapan Datuk Seri kepada kami mahasiswa. Terima kasih. Nak jawab tu dulu. Undi lah aku. Undi parti saya habislah cerita. Senang saja. Yalah kalau nak saya terus jadi MB, kena bagi parti saya menang. Lepas tu kena tanya parti saya pula. Dia lantik siapa di Menteri Besar. Itu saya tak boleh nak komen lah. Parti saya ni ada disiplin. Nombor satu, kita tidak meminta jawatan. Jadi tuan-tuan, kalau orang meminta jawatan, tuan-tuan saksikan sendiri, yang ada di depan tuan-tuan, yang meminta jawatan, bila diberi jawatan, dia akan nak kata gelong kan, tidak dibantu, tidak terarah, tidak terurus. Tuan-tuan tengoklah siapa-siapa pun kan, yang meminta jawatan, jadi tidak dibantu, tak ada keberkatan dalam Islam ni, dilarang untuk meminta jawatan. Saya pun tak boleh sebab saya nak ADMB, tak boleh. Pasal ini akan ditentukan oleh pemimpin kita. Jadi untuk adik-adik sekalian, pesanan saya tak boleh meminta jawatan. Tapi sekali kita diberi amanah itu, kita akan sedaya upaya laksanakan sehabis baik yang kita mampu. Itu petua tentang jawatan. Jadi kalau datang kepada tuan-tuan orang-orang yang meminta jawatan, aku nak tu, aku nak jadi itu, aku nak jadi itu kan, no? Dah 20 tahun dah ulang lah bagi. Bila bagi nampak kan? Nampak kan? Dia punya tak tahu tu ada. Jadi jangan. Tapi kalau dah diberi, janganlah ambil sambil lewat pula. Puluh sungguh-sungguh. Kalau dikehendaki daripada kita itu 100%, make sure kita bersedia untuk memberi 200%. Itu kalau diberi jawatan. Soalan tentang Cordoba of Kedah. Anggotai panel untuk merealisasikan Cordoba of Kedah ini datang daripada semua IPT yang ada di Kedah, termasuk UUM. Cuma saya yang kerisauan saya ni apabila politik menguasai institusi pendidikan. Kita buat plan untuk merangkumkan semua IPT, IPTA, college, sekolah yang ada di Kedah dalam Cordoba of Kedah, Center of Excellence. Tetapi sejak akhir-akhir ini, sekolah-sekolah IPTA dilarang untuk menyertai apa-apa program kerajaan negeri. Pemimpin politik kerajaan negeri tak boleh masuk ke sekolah, tak boleh masuk ke kolej. Program-program melibatkan kita pun dibatalkan. Saya nak pesan kepada adik-adik mahasiswa sekalian, ikhlas daripada hati saya, untuk program pendidikan, sekolah, IPT, IPTS, tempat-tempat budak mengaji ni,
tak usahlah dicengkam dengan kuasa politik. Kena beri kebebasan sebab ni semua orang cerdik. Semua orang pandai. Tak ada budak bodoh masuk universiti, tak ada. Semua yang masuk universiti ni pandai. Tak payah kita guna kuku kita. Kuku politik, piduk cengkam, boh pagak. Hang ni tak boleh, hak nu tak boleh, hak ni tak boleh. Ini bukan tahun 60-70-an, bukan. Bukan tahun 74 bila Akta Universiti dan Kolej mula dikuatkuasakan. Bukan. 74 tu tahun saya beranak. Lah saya tu umur 48 lah, nak masuk 49. Takkanlah lepas Akta Kolej dan Universiti 1974 ni diperkenalkan dulu. 48 tahun selepas pada itu, sikap orang-orang politik terhadap pusat-pusat pengajian, pusat pendidikan ini masih sama. Saya rasa ini semua akan membawa kita ke belakang. Pada satu ketika, kita kata nak hapuskan Akta Universiti dan Kolej. Rata kita ceramah suruh hapuskan Akta Universiti dan Kolej. Tapi bila dia dapat kuasa, kita yang paling kuat nak menguatkuasakan undang-undang tu. Tak betul, tuan-tuan. Tak betul. Habanglah kat mereka, tak usah buat lagu tu. Orang tak suka. Ini tanda-tanda PRN apa nak kalah. Tak maulah cakap terang-terang sangat lah. Tapi tak cakap orang tak tahu pula. Kuku politik, kuku kuasa tidak lagi sesuai untuk mencengkam tempat orang cerdik pandai diasuh. Pasal orang cerdik pandai ni sekarang ni, dunia 2023 ni akan bertukar cengkaman itu kepada aksi dan reaksi dengan serta-merta. Orang yang marah dengan tindakan ini, dengan langkah-langkah ini akan segera menterjemahkan dalam kertas undi dan terjemah dalam media sosial. Sebab itu tuan-tuan kalau tengok hari ini susah Kementerian Pendidikan nak kuasakan apa-apa peraturan. Saya habaq betul-betul. Tiap-tiap hari saya akan sign surat permohonan-permohonan. Kebanyakan permohonan tu datang pada sekolah-sekolah. Datang pada PIBG. Datang daripada sekolah agama rakyat untuk bantu infrastruktur dan apa-apa keperluan di sekolah. Bila saya dilarang, pemimpin-pemimpin politik tidak dibenarkan, program-program melibatkan MB dibatalkan, saya jimat duit. Saya jimat, saya tak payah bagi duit. Tapi siapa yang rugi? Tolong habaq, hampa tolong habaq. Siapa yang rugi dasar ini? Ada ahli-ahli parlimen kita. Dia ada kawan-kawan dia bagi sumbangan apa, dia nak bagi kat sekolah. Tapi dia tidak dibenarkan. Yang rugi sekolah itulah. Yang rugi anak-anak kita di sekolah. Yang merugikan anak-anak kita daripada dapat bantuan sumbangan peruntukan daripada orang-orang yang tidak dibenarkan masuk ke sekolah pada waktu ini ialah Kementerian Pendidikan. Bukan di kalangan pegawai tapi master, political master di Kementerian Pendidikan. Buat dasar yang bertentangan dengan hasrat orang ramai supaya seluruh rakyat ada di Malaysia ni ada lebih duit tantang mana mai kita sama-sama bantu sektor pendidikan. Tapi lo ni tak boleh dah. Saya tak boleh. Menteri besar cik oi. Tak boleh. Saya sukalah duit tak habis. Saya lah ni tengok baca je lah. Sumbangan-sumbangan tu minta maaf tidak dapat. Tidak dapat disalurkan. Rugi tak? Rugi tak tuan-tuan? Siapa punya kerja? Tuan-tuan boleh jawab sendiri lah. Soalan yang lain tentang sektor pekerjaan, peluang pekerjaan. Adik-adik sekalian, Kedah Rubber City sedang diusahakan langkah yang tergendala sikit. Kedah Rubber City ni bawah NCIA. Dibuat di Padang Terap. Memang rancangan 2013. Sampai sekarang diteruskan. Yang tidak dimasukkan dalam plan dulu-dulu ialah punca kuasa elektrik. Tak ada karan di Padang Terap, cik oi. Sebab dia orang Padang Terap. Angkat tangan. Dulu. Karan tak ada di Wabi Nur Amin.
Plan dulu-dulu tak dirancang. Nak buat kilang besar-besar ni bukan boleh pakai keran rumah. Bukan boleh cocok 3 pin tu tarik pergi kilang, tak boleh. Dia kena ada PMU. Kena ada transmission line, overhead yang power yang besar. Berapa puluh kilowatt nak kena pakai. Sekarang ni kita telah selesai pengambilan tanah, sedang dibuat perbicaraan, akan dipasang laluan baru punca kuasa elektrik ke Kedah Rubber City. Kedah Rubber City itu saja akan menyediakan tidak kurang daripada 15,000 peluang pekerjaan di Padang Terap. Kelewatan ni punca pada elektrik tadi itulah. Saya pun heran macam mana orang dulu-dulu tak terfikir tentang kilang nak pakai karan ni. Orang Kedah panggil karan lah. Ni orang Kuala Lumpur. Karan tu elektrik. Yang kalau tahun 70-an rambut karan. Rambut karan tu rambut rintin. Pergi buat di kedai karan juga. Yang ada istilah baru ni karan, ada satu lagi. Nanti saya cerita abang tu. Tak karan langsung. Soalan apa kita ni? Oh, sekarang ni ATNS kilang yang sedang dibina. Berpuluh-puluh kilang sedang dibina dalam pelaburan 68 bilion tu. Menjelang tahun 2025, tidak kurang 25,000 peluang kerja. Menjelang 2035 akan ada 125,000 peluang kerja. Jadi tuan-tuan, adik-adik sekalian, jangan susah hati. Cuma kemahiran dan kesediaan kita untuk mengisi kekosongan tu. Kalau kita tak isi, ataupun kelayakan kebolehan kita tak sesuai dengan sektor industri, tak sesuai dengan pasaran, mungkin kita tak boleh masuk. Tapi ada orang boleh. Daripada limpahan yang berlaku dengan perkembangan ekonomi itu, kita boleh buat perniagaan. Itu peluang kerja yang kita create sendiri. Saya nak pesan kepada adik sekalian, tak boleh kita berharap nak masuk kerja-kerjaan lagi. Contoh, kita nak pakai 7 orang pegawai takbir di Kedah. Adik-adik tahu berapa orang yang memohon? Agak-agak lah. Ada 7 nak pakai tu. Borang permohonan untuk 7 kekosongan yang dihantar 24,000. SBA kena proses. Proseslah 24,000 tapi guna nak pakai 7. Jadi orang masih berharap kepada sektor pekerjaan dalam sektor kerajaan. Sedangkan sekarang ni ekonomi telah bergerak ke arah lain. Orang-orang kita ni jangan lagi letak harapan nak jadi pegawai kerajaan saja. Bukan tak boleh, adik cikgu apa semua ni akan masuk, doktor apa semua ni masuk sektor kerajaan. Tapi orang-orang yang mengaji bisnes kena apply dalam bisnes. Kena pergi bidang bisnes. Mengaji bidang bisnes tapi masuk nak minta pegawai takbir ni susah lah. Kita kena apply pengajian kita tu dalam dunia sebenar. Ada sekarang ni dipanggil gig economy. Gig economy kita jadi bos sendiri, kita jadi majikan. Masa kerja, pendapatan, kerajinan semua bergantung pada diri kita sendiri. Gig economy ni telah menjadikan orang-orang muda sekarang ni ramai jadi jutawan. Ada orang buat konten dalam platform media sosial. Monthly dia ada 20,000, 30,000, ada dapat 100,000 modal sebulan. Itu gig ekonomi. Tak ada siapa majikan dia. Dia buat sendiri. Dan bila dia nak cuti, dia nak tutup bila ikut dia punya pasal. Ikut suka dia. Itu dunia sekarang ni adik-adik sekalian. Pemikiran, persepsi kita tentang pekerjaan ni sudah bergerak ke arah itu. Jangan lagi tradisi. Habis mengaji ni nak isi borang SPA 8. Nak minta pekerjaan. Jangan lagi bergantung pada itu. Kita kena terbuka, persaingan terlalu luas, kemahiran macam-macam dan semua sektor sekarang ni
dipanggil industri. Termasuklah dalam industri konten media sosial tadi pun industri. Termasuk dalam industri fundraising untuk humanitarian pun dipanggil industri. Jadi semua itu akan menghasilkan peluang-peluang pekerjaan baharu yang perlu diterokai oleh kita semua. Tetapi sebagai kerajaan kita tetap memasukkan peluang pekerjaan dalam semua projek yang kita rancang di Kedah. Contoh KXP yang kita namakan Kedah Aerotropolis tidak kurang daripada 24,000 peluang pekerjaan yang mereka tak bagi kita buat tu. Hak ni perjuangan kita semua. Hampa tolong kempen. Kerajaan Persekutuan kena menyokong Kedah Aerotropolis kerana di sana ada 24,000 peluang pekerjaan untuk anak-anak Kedah. Dia bukan program politik yang nak tahan sangat tu. Kedah Aerotropolis 100% projek ekonomi. Projek ekonomi dengan pendekatan baru ni. Tuan-tuan kalau baca buku konsultan, dah ada 5 lah konsultan yang buat kajian tentang kebolehlassanaan Kedah Aerotropolis. Semua konsultan tu approve menyokong pelaksanaan ini. Dan 4 daripada 5 konsultan tu adalah konsultan yang dilantik oleh Kerajaan Persekutuan pada masa itu. Bukan Kedah lantik. KPMG contohnya, konsultan pertama untuk menjalankan kajian kebolehlassanaan Kedah Aerotropolis. Dibayar oleh EPU. Dibayar oleh EPU. Dan dia telah mengemukakan laporan kepada EPU. EPU ni di bawah Jabatan Perdana Menteri. 4 daripada 5 tu semua federal bayar. Dah hasil yang telah disubmit semuanya approve. Pasal apa mai hak ni tak approve, saya duk heran ni. Nak gelak ke, nak ketawa ke, nak menangis saya pun tak tahu. Tuan-tuan sekalian, peluang kerajaan insya-Allah semua projek yang kita benarkan berlaku di Kedah ini, kalau projek itu tidak mendatangkan peluang pekerjaan untuk anak Kedah, kita tak bagi. Tuan-tuan ingat itu sudah. Semua projek mesti mendatangkan peluang kerja untuk anak-anak Kedah. Kalau di Kedah Aerotropolis 24,000, di kawasan industri kita kena ada 125,000, di KRC untuk fasa pertama ni 4,000, kemudian ni ada lagi. Semua itu menanti untuk diisi oleh tuan-tuan anak-anak Kedah yang akan grad tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau akan grad 4 tahun lagi. Peluang kerja ada. Tingkatkan kemahiran, buat persediaan sungguh-sungguh. Diri tuan-tuan kena sesuai dengan pasaran. InsyaAllah benda itu akan dapat direalisasikan. Terima kasih. Tuan-tuan sekalian, ada orang tanya tadi, Pak siapa jadi berani? Siapa tanya angkat tangan? Mana dia orang tanya lah. Macam mana boleh berani? Angkat tangan. Tak berani angkat tangan lah. Tak berani? Angkat tangan lah. Angkat tangan pun tak berani. Saya nampak. Berani ni tak ada dijual di kedai. Tidak ada diajar di mana-mana sekolah. Berani ni ada dalam diri, di anugerah. Pertama sekali nak jadi berani dia kena betul. Kalau kita betul, kita beranilah. Nak takut apa dah kita betul. Itulah akan melahirkan keberanian. Yang kedua, kita berada dalam petak dan teritori kita. Petak dan teritori kita tu, kita tahu sempadan dia sekat mana. Jadi kita tidak keluar daripada teritori kita. Apa kita nak takut? Selagi kita berada dalam teritori kita, kita tidak perlu takut kepada sesiapa pun. Itulah berani. Yang ketiga, hati kita lah. Hati kita tak fikir kepentingan diri, pribadi, takut orang kecam, takut orang sekat, takut orang tak layan terhadap diri kita. Benda ni tak boleh ada.
Kalau ada benda tu, kita jadi takut, kalau buat aku ni, sekejap lagi orang tak panggil pilih 5 kau. Contoh. Tak bagi orang tak bagi buat tu, tak bagi buat ni, benda tu tak boleh ada. Jadi bila tak ada kepentingan diri, keberanian barulah dapat bersarang dalam diri kita. Kalau selagi ada kepentingan diri, kepentingan peribadi, keberanian akan berada jauh daripada kita. Itu saja tentang nak jadi berani. Dia tak ada jual di kedai. Ada orang betul, dia benar, dia ada ilmu, dia ada kemahiran, dia tahu dia betul, tapi dia tak cukup berani. Itu saya tak tahu, tak ada ubat lah tu. Saya nak seru pada tuan-tuan, nak ajak adik-adik semua, anak-anak sekalian, selama kita benar dengan undang-undang, benar dengan peraturan, benar dengan Quran, dengan hadis, benar dengan tanggungjawab, benar dengan persekitaran teritori kita, tidak ada apa yang perlu kita takutkan. Teruskah menjadi pemberani. Terima kasih Yang Amat Berhormat atas kupasan dan juga komentar yang sangat baik. Jadi kita buka lagi kalau ada 1-2 lagi soalan ataupun pandangan. Ya, sila. Mikrofon. Cek. Dia bagi panjang punya mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum rakan-rakan mahasiswa. Saya berdiri di sini nak berkongsi sedikit pandangan. Secara jelas saya juga adalah merupakan mahasiswa di lewat usia juga sebab saya sambung pengajian di PJJ USM dah tamat dah. Tahun ni insya-Allah saya bergraduasi. Sambung sains politik. Sebelum ni saya graduan dalam art design. Sekarang ni saya sambung sains politik di USM. Kira alumni lah kami, anak-anak buah lah kira. Sedikit pandangan kepada mahasiswa. Tadi ada duduk bersama rakan-rakan dengan GPMS. Selaku antara orang dalam GPMS juga, saya adalah merupakan mantan ahli Majlis Pimpinan Tertinggi GPMS Kebangsaan. Kita nak menasihati juga rakan-rakan mahasiswa, anak-anak muda yang hadir pada hari ini. Yang pertama sekali adalah tadi secara tuntas telah dijelaskan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita, betapa terlalu banyak usaha yang telah dibangunkan. Kita tahu daripada program-program pembangunan koridor utara yang memang telah dinyatakan secara jelas oleh Yang Amat Berhormat Menteri. Termasuk juga dalam isu tadi yang secara tuntas dinyatakan berkenaan dengan KPX. Apa yang saya nak saran kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan mahasiswa yang ada di sini pada hari ini adalah untuk ayuhlah kita anak negeri Kedah. Ayuhlah kita anak muda. Kerana apa yang diperjuangkan oleh Menteri Besar bukan mencakupi soal politik kepartian, tapi adalah berkenaan dengan nasib tuan-tuan, anak-anak muda, rakan-rakan yang berada dalam negeri Kedah. Kalau tuan-tuan tak terlibat untuk sama menggembling tenaga untuk bicara, untuk andai tuan-tuan bungkam kata, bungkam bicara, tak bangkit untuk nak menyatakan apakah yang berkenaan dengan nasib kita. Sedangkan apa yang diusahakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita adalah merupakan satu agenda yang termasuk dalam Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Perihal membangunkan Aerotropolis dan juga orang kata koridor utara ini berkenaan dengan orang kata sebuah lapangan terbang industri yang baru, membangunkan ekonomi pesisir yang boleh ada di persekitaran. Kita boleh lead lagi kita punya ekonomi yang bagi manfaat kepada tuan-tuan balik. Tapi bila orang sekat kita, bila orang menghalang kemajuan kita, inilah masanya anak muda dalam negeri Kedah kena bangkit untuk bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan berdiri menyatakan hasrat dan pandangan kita. Jadinya kita minta untuk kita gembling tenaga atas nama anak negeri Kedah, kita bersama-sama untuk kita usahakan tekad usaha kita bukan atas dasar politik kepartian semata-mata. Saya tahu dekat sini mungkin ada orang berbeza, tapi yang pentingnya kesungguhan Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita dalam membangunkan negeri Kedah ini tak ada lagi setelah sekian lama. Baik, seterusnya Yang Amat Berhormat Menteri, saya nak bertanya berkenaan dengan hasrat dalam, kita tahu kemajuan kita dalam IR 4.0. Dalam WKB 2030 yang mana dibangunkan dan diusahakan oleh Yang Berhormat Menteri, antara agenda yang besar
yang difokuskan dalam negeri Kedah adalah ekonomi pesisir, ekonomi sempadan dan pembangunan logistik. Yang keduanya adalah aeroangkasa. Yang ketiganya adalah merupakan aeroangkasa tadi adalah terkait dengan KPX. Yang seterusnya adalah berkenaan dengan pertanian moden. Dalam pada usaha nak menarik, nak tanya pandangan YB Menteri juga, sebab kita yang amat berhormat Menteri, sebab kita tahu sejauh mana juga kita nak membangunkan, bawa daripada ekonomi yang hanya sekadar bergantung pada pertanian, kita nak push kepada industri. Ini kita nampak dengan jelas usaha. Tapi apa pula juga hasrat, sebab kita tahu kita tertakluk dengan keputusan pusat yang mungkin nak push kita untuk membangunkan ekonomi sepertinya penanaman padi semata-mata. Bagaimana pula menyingkap mungkin agenda, andai kata boleh kita menyingkap macam penanaman jagung ataupun membawa penanaman-penanaman yang orang kata menyulam dalam pada waktu pembangunan ekonomi pertanian itu sendiri. Dan saya juga nampak juga ada potensi yang besar dalam negeri Kedah ni juga untuk membangunkan, selain daripada hasrat WKB itu adalah pelancongan warisan. Kita nampak juga antara fokus yang boleh dibangunkan dengan Kedah ni dengan adanya Gunung Mat Cincang, dengan adanya langit yang terbentang luas persis di Sepang, agenda aeroangkasa tu boleh disulam lagi dengan agenda bukan sekadar aeroangkasa tapi astrotourism, pembangunan astronomi dan juga astrotourism. Itu nak tanya pandangan Yang Berhormat Menteri Besar. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, pandangan yang sangat baik. Okey. Kalau ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Saleh daripada USM, bakal pelajar ISDEF insya-Allah. Baik, di sini yang berbahagia Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Al-Fadhil Ustaz Moderator, seterusnya sahabat-sahabat mahasiswa. Saya ada dua soalan. Mungkin soalan ini akan macam saya dah terlambat perahu orang kata. Jadi saya ada soalan saya yang pertama, sejauh manakah anak muda atau belia atau mahasiswa Kedah khususnya yang sudah graduasi dapat memberi pengaruh kepada Kedah Greater? Apakah usaha kerajaan terhadap perkara tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh manakah manfaat Cordova of Kedah COK diterima oleh mahasiswa di negeri Kedah atau anak Kedah sendiri? Apakah mekanisme yang diambil untuk keilmuan itu sampai kepada kami semua? Sebab saya bertanyakan soalan ini, barangkali mungkin ada di antara kami ini melihat usaha-usaha yang kita cuba nak tingkatkan ekonomi negeri Kedah, sekadar itu usaha kerajaan sendiri. Dekat kami ni seolah macam itu raja orang besar, so itu dia pemikat kita mengaji berhabis, lepas tu kita tengoklah macam mana proses Kedah. Sejauh mana kita tengok sekarang, mungkin sekarang ada yang masih mendengar perbincangan kupasan, kadang-kadang macam bila nak balik ni, bila nak balik ni. Sejauh manakah kepentingan syarahan Yang Amat Berhormat sampaikan kepada kami itu memberi makna atas dasar keterlibatan mahasiswa terhadap projek-projek atau usaha-usaha kerajaan negeri Kedah untuk membangunkan negeri Kedah. Sekian, terima kasih. Soalan satu, maaf ya. Soalan satu, sejauh manakah anak muda mahasiswa Kedah sendiri dapat memberi pengaruh kepada Kedah Greater? The Greater of Kedah. The Greater Kedah, maaf ya. Itu yang pertama. Terima kasih. The Greater Kedah. Saya tak guna the greatest. Pasal Kedah ada satu je. Kalau greatest, among the great, the greatest. Tapi oleh kerana Kedah ada satu, the greater. Greater ni lebih baik. Greater ni biasa kita guna, lepas tu ada perkataan than kan. Mengaji grammar bahasa Inggeris. Greater than our neighbor. Tapi oleh kerana kita ada satu saja, kita tak banding dengan orang. Kita banding dengan diri kita sendiri. Sebab tu kita tak guna greatest. Greatest among the great. The greater Kedah ni sebetulnya the better Kedah. Tapi better ni tak cukup dia kena greater. Jadi kita guna the greater Kedah. Ada soalan lagi? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Amzabir Anwar, berasal dari Setengah Petani Kedah. Saya merupakan mahasiswa UNISYAM. Soalan saya simple je sebab soalan ni pernah tanya tahun lepas, dalam tahun dulu tahun lepas. Tanya pasal apakah perkembangan asrama Kolej Kedamaian UNISYAM yang dulu kita nak tahulah bila nak siap. So pada hari ni saya nak tanyalah apa status dan perkembangan sebagai seorang mahasiswa, nak tahu bila Kolej Kedamaian kami nak siap. Itu je. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Dia akan siap lepas awak grad. Pasal pembinaan tu akan ambil masa. Jadi saya yakin tuan-tuan saudara akan grad dulu. Sekarang ni kita ada beberapa puluh proposal bagaimana asrama tu akan dibina. Pasal UNISYAM ni IPTS milik kerajaan negeri. Kos pembinaan asrama ni ada banyak model, banyak proposal. InsyaAllah kita sedang pilih yang terbaik untuk pastikan satu-satunya kekurangan yang kita ada di Indonesia ni ialah asrama. Untuk langkah sementara ini ada juga cadangan pihak swasta, dia nak baik pulih kuartus guru di Pekakar situ, sekolah Pekakar kah? Ada kuartus guru dekat itu. Batu Pekakar, ya. Memangkan baik pulih kuartus tu dengan Kementerian Pendidikan, sama ada dia bagi tak bagi itu urusan syarikat itulah, dan akan ubah kuartus guru tu akan jadi asrama UNISYAM. Satu lagi model asrama. Model yang lain ini akan dibina di dalam kampus untuk 2,000, ada yang model 3,000, ada model 4,000 penghuni. Kita akan pihak UNISYAM sendiri akan tentukan berapa yang mereka perlukan, berapa kadar bayaran untuk pelajar penghuni kena bayar tiap-tiap bulan. Kita letak syarat tidak lebih RM190 satu kepala. Itu dasar kita. Jadi syarikat-syarikat ni sedang ejah lah untuk memenuhi keperluan UNISYAM dan dasar. Pasal kita nak pastikan kos pendidikan di UNISYAM ni kekal tidak membebankan. Sebenarnya dulu kita letak 180. Kebanyakan proposal itu dah tak boleh pi lah dengan kos bahan binaan, dengan kos pengurusan sekarang ni 180 sebulan tu dah tak boleh pi lah. Jadi kita pi sikit lagi 190. InsyaAllah asrama akan siap, bayaran pelajar 190 sebulan. Kemungkinan minimum asrama tu muat untuk 2,000 orang. Akan siap lepas seorang orang yang bertanya tu grad pada UNISYAM. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil peluang untuk tanyakan soalan kepada MB. Saya Muhammad Hasif bin Muhammad Asrin selaku mahasiswa UNISYAM. Soalan saya yakin anak muda pun berhasrat nak tengok tanah air kita ni ditakbir oleh seluruh pimpinan yang hebat. Menjadi ada kepimpinan bersilih ganti apabila tiba masanya yang pasti akan tiba. Soalan saya, seandainya takdir suatu hari nanti yang tak mustahil, PMX kita bertukar menjadi XPM dan YB Datuk Seri dilantik. Zat. Ni Farid tengok tak clear, tak boleh dengar. Okay. Soalan tu pun seriau ke tu nak jawab tu? Saya tak dengar, tak boleh tangkap. Tukar mic. Jalah. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan saya lah, saya yakin anak muda pun berhasrat nak tengok tanah air kita ni ditakbir oleh seorang pemimpin yang hebat. Menjadi ada kepimpinan ni bersilih ganti oleh kepimpinan yang baru yang mana waktunya pasti akan tiba. Jadi soalan saya, seandainya takdir suatu hari nanti yang tak mustahil PMX kita ni bertukar menjadi XPM dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri dilantik menjadi kepimpinan sebagai Perdana Menteri, apakah cita-cita besar Yang Amat Berhormat Datuk Seri akan buat untuk negara kita Malaysia?
Dan apakah perubahan yang besar yang akan dilakukan untuk negara yang kita cinta ini? Soalan bonus, Yang Amat Berhormat boleh pilih nak jadi Perdana Menteri saja ataupun merangkap Menteri Kewangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hang ni kerja nak belaga aku ya ni. Soalan tadi ada adik tu tanya peranan mahasiswa dalam Gereta Kedah tu kan. Ada banyak peranan mahasiswa ni. Kalau tuan-tuan nak make sure program Gereta Kedah yang kita gagaskan ini menjadi kenyataan, bagi parti saya menang pilihan raya akan datang. Itu nombor satu, kalau saya kalah tak ada guna apa. Orang akan datang tu mana dia tahu nak buat. Tak ada dalam pemikiran. Saya tahulah ada ke tak ada, saya tahu mereka tak ada dalam pemikiran. Mereka nak ambil ini, nak jadikan simen rahmah macam tu lah kot. Ada kawan saya jual simen di baling RM22. Sekepit RM22. Mereka buat simen rahmah RM24. Rahmah tak mana tu. Lepas tu umum kat raya. Puak tu duk baju semen nak buat kuih bolu mampu. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tidak ada hati yang ikhlas, tidak ada diri yang bersih, pemikiran yang jernih, kita akan buat perkara-perkara dalam pentadbiran, dalam pemerintahan ini yang luar biasa, dan luar biasa itu diketawakan. Tak sesuai dengan mad'u kita, tak sesuai dengan environment. Contohnya mengumumkan harga simen menjelang Aidilfitri. Bukan tak boleh, boleh, tapi tak sesuai. Tunggu sat lepas pilihan raya, lepas di hari raya, umumlah. Nak bolehlah simen rahmah ke, simen jemah ke, simen jenab ke, ikut suka hampa lah. Tapi jangan pi umum dekat-dekat nak raya, orang gelak. Pasal apa hampa pi umum? Pasal hampa tak ada akad, tak ada modal. Tak ada modal dah nak tunjuk kat rakyat kelebihan sesuatu gagasan oleh kerajaan. Maka dibuatlah simen rahmah. Tapi bila simen rahmah RM24 di Makupang, ada orang jual RM22, dia tu lebih rahmah tapi dia tak buat iklan pun. Jadi hardware kawan saya di Baling, dia jual RM22 je. Tetapi beli simen situ kena buat kuih. Tak payah beli depa boh dalam kotak tu. Design apa rahmah tak rahmah tu. Saya bukan nak poli orang tak Betul dia jual RM22. Nampak tak ni? Betapa tak teratuknya langkah-langkah yang sedang dibuat. Pak saya dia tidak datang daripada pemikiran yang jernih, hati yang bersih. Dia main daripada sejauh mana, macam mana lagi, apa lagi yang aku boleh buat. Aku nak tarik minat orang, nak sentap sokongan orang. Hanya itu saja. Semata-mata untuk dapat meraih sokongan. Itu tujuan program-program yang sedang dilaksanakan. Apalagi langkah yang nak dibuat untuk sekat kemarahan orang ni. Maka dibuatlah benda ni, dasar-dasar ni semua. Kerana nak sekat orang. Bukan nak menghalang keburukan. Benda yang kerajaan patut buat ialah menyuburkan kebaikan, menyuruh kepada ma'ruf, menghalang kepada kemungkaran. Bukan menghalang kemarahan. Bukan. Itu bukan kerja kerajaan. Menghalang kemarahan orang lain. Orang tu pun baik. Orang macam kita ni. Dia nak halang kemarahan kita. Dan dibuatlah program-program untuk sekat kita. Itu bukan kerajaan. Bukan kerja kerajaan. Itu kerja orang gila. Kerjaan ialah amal ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita mungkar, patut dihalang. Dan itu kerja dia. Tapi saya duk tengok, tak mana kita mungkar. Tak ada kemungkaran apa kita. Kita pun nak buat kebaikan, patut dia kawan dengan kita. Baik-baik. Dia pakai elok-elok, masuk rapat-rapat kan lah. Kawan gitu. Pasal semua orang nak buat baik. Tapi dia belagah.
dia buat dasar-dasar nak sekat kebaikan pihak lain. Itu dasar kerajaan Sonsang. Kerajaan tak betul. Tak boleh buat macam tu. Ni adik-adik ingat. Semua tindakan, langkah ke depan yang kita nak ambil, make sure dia tidak datang daripada perasaan hasad sehingga kita menyekat kebaikan. Apa yang patut disekat ialah keburukan dan kemungkaran. Lain pada tu tak payah. Yang nak disuburkan ialah kebaikan, perkara-perkara makruf. Walaupun dia datang pada musuh yang bukan kawan kita, tapi dia makruf, maka kita kena sokong. Maka kita beri ruang, maka kita bagi jalan. Siapa pun tak apa asalkan makruf. Bukan nama dia makruf. Makruf ni kebaikan, benda-benda betul, benda-benda wajar. Diteruskan, tak kira siapa. Itu dasar yang ada di Kedah ni. Tapi bila dasar mai, kemudian tu dia bertentangan dengan kita. Nampak belaga sedia. Pasal apa belaga? Tuan-tuan jangan heran. Pasal apa belaga? Pasal benda makruf yang patut tak disekat, tapi disekat, maka belaga. Benda mungkar yang patut dihalang, tapi tak dihalang. Kemarahan, kelebihan, program-program yang kita nak buat, makruf akan menghasilkan kebaikan. Tak patut disekat, tapi disekat. Nak belaga ke tak belaga? Belagalah. Ini yang salahkan saya. Benda ni dah rancang begitu lama dan kita sedang berjalan rancak deras aliran kita ni. Sebab kita nak sampai dengan cepat. Tiba-tiba diletakkan halangan. Tentu dia belaga. Dia belaga kita tengah deras. Dan tumannya kuat. Bila kuat dia kata nusira ada kerja lain, kerja kelainan dia. Tuan-tuan, untuk makruf, untuk kebaikan ditegakkan, berperang pun saya mau. Bukan kata berkali, perang saya mau. Perang cara Allah ni lah. Tak ada lah pakai cannon ke, kata kebal ke, tak ada lah. Pasal bukan tu tentera. Perang cara ahli politik lah. Selagi kebaikan tidak berada di atas landasan yang dibenarkan untuk bergerak, maka kita kenal ambil apa-apa tindakan yang sesuai dengan undang-undang lah. Saya pun bukan gila nak pergi duduk langgar undang-undang. Ada soalan puan tadi, tahu tak jawab lagi. Saya soalan tentang PM tu, bila saya jadi PM esok saya jawab lah. Pasal itu provokasi. Untuk saya belaga. Tak usah jawab lagi lah. No. Tapi saya kalau saya jawab pun tentulah apa-apa kebaikan yang boleh dihasilkan kita akan usahakan. Potensi-potensi yang boleh membawa kebaikan untuk rakyat kita akan galakkan. Siapa pun yang nak buat baik di Malaysia, tak kira siapa, warna apa, cap apa, daripada mana, patut diberi laluan seluas-luasnya. Siapa pun yang nak bawa keburukan, kemudaratan, kerosakan, kefasadan, tak kira daripada mana, daripada siapa kawan kita pun, tidak boleh dibiarkan. Itu saja prinsip yang sangat simple. Saya rasa kalau orang semua bersandar kepada prinsip-prinsip seperti itu, kita akan bergerak seiring, tak kiralah hangkala apa, dengan deras. Perlulah kita cepat sampai kepada destinasi kita. Sekarang ni kita menjadi begitu lambat, begitu perlahan, kerana kita pentingkan warna. Bukanlah matlamat apa yang nak dicapai, tapi siapa yang bawa. Kalau apa dia ni, merah, biru muda, biru tua, hijau, oranye, warna-warna ni semua. Tak patut. Siapa pun yang nak buat kebaikan di sini, di Kedah Darul Aman ni, tak kira kala apa, datanglah, kita akan beri kerjasama sepenuhnya. Baik, terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar atas kupasan beliau. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik serta rakan mahasiswa sekalian, kalau kita nak tahulah, adik-adik sebagai rakan-rakan mahasiswa ni merupakan aset yang sangat penting kepada negeri Kedah. Dan adik-adik semua sedang dalam proses
melengkapkan diri dengan ilmu dan pembelajaran yang terbaik. Jadi gunakan, manfaatkan peluang dan ruang yang ada sekarang ni untuk kita penuhkan ilmu-ilmu yang sewajarnya, bukan sekadar ilmu-ilmu di dalam kuliah, bahkan ilmu-ilmu luar. Ilmu-ilmu yang di luar kuliah dapatkan sebaik mungkin. Dapatkan sebanyak mungkin supaya satu masa nanti, dan pastinya satu masa nanti, ilmu-ilmu, pengalaman, kepakaran, kemahiran yang ada pada adik-adik sekalian, benda tu akan menjadi berguna dan sangat penting untuk kita sama-sama bangunkan negeri Kedah. Dalam soalan tadi tu yang tanya apa peranan mahasiswa dalam merealisasikan The Greater Kedah. Baik, adik-adik, rakan-rakan mahasiswa sekalian, kalau nak tahu MB ni boleh sampai tahun ni, law ni, dulu ni, selain beliau aktif dalam akademik di USM, beliau juga aktif dalam bidang sukan, atlet Decathlon. Siapa atlet tahulah Decathlon tu buat apa. Beliau juga atlet bola sepak, sepak takraw, rugby. Jadi jangan cerita banyak. Lagi hampa jemput main jenuh kawan nak kena main. Itu merupakan, itulah MB. Beliau juga dalam masa yang sama merupakan seorang pegawai dalam pasukan sukarela PSS TLDM, no? PSS TLDM, pasukan simpanan sukarela Tentera Laut Diraja Malaysia. Kalau di universiti yang tahu sebagai pelapis. Dan MB kita ni pada satu masa pernah sampai satu tahap dia pegang lebih daripada 10 jawatan dalam universiti dalam masa yang sama. Apa nak challenge ataupun nak tiru MB ni, apa try buat. Lulus itu insya-Allah. Baik, kita buka soalan yang terakhir kalau ada. Terakhir dah kalau ada. Okey, kalau tak ada tadi apa kawan kita ni, Cik Mat kita ni, ada nak cakap apa tau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad bin Muhammad Rajab. Saya berkenal sekali lagi orang Konrang, pelajar UNISYAM. Jadi pertama saya mewakilkan kepada semua mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi atas pentadbiran yang cemerlang. Jadi saya nak mengambil kesempatan ni nak ajak semua mahasiswa untuk bangun, berdiri, menyatakan sokongan. Jadi saya persilakan semua untuk berdiri. Jadi kita sama-sama akan lafazkan ikrar pendek untuk menyatakan sokongan kita kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Semua sedia? Sedia tak sedia? Sedia tak sedia tuan-tuan? Tak apa-apa nak clear. Sedia tak sedia? Kami. Sekali lagi tak clear. Kami. Mahasiswa Kedah akan mempertahankan dan menyatakan sokongan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah. Takbir! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada adik-adik mahasiswa semua diketuai oleh adik Muhammad kita. Sebagai yang terakhir, saya jemput sekali lagi lah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar untuk membuat rumusan. Saya nak berdiri. Boleh, saya kena berdiri sekali. Adik mungkin tidak lengkap untuk saya membuat pesanan kelas untuk adik-adik, untuk anak-anak di IPT. Karena tuan-tuan lepas tamat pengajian ni, tuan-tuan akan bersaing, bergelumang di dunia sebenar. Dunia sebenar ni sangat mencabar, tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak seperti, kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan. Ia berlaku di luar daripada kemahuan kita. Pasaran ataupun medan sebenar di luar ni kadang-kadang terlalu kuat untuk kita tempuhi. Kadang-kadang kita tewas. Ada graduate
yang tidak mampu bersaing di pasaran di dunia sebenar, balik menjadi penganggur, 20 tahun menganggur. Akhirnya dunia mahasiswa itu sudah hilang, dia balik menjadi orang yang tak grade pada universiti pun. Ramai rakan-rakan kita yang terjerumus, terjebak seperti itu. Yang patut dibuat oleh adik-adik semua ialah berusaha untuk meningkatkan diri itu, walaupun dah grade, ada degree, tapi pasaran di luar, persaingan di luar hanya boleh dimenangi oleh orang yang sentiasa improve, kena improve diri, kena tambah kemahiran, kena tambah ilmu, kena menguasai banyak bidang, kena multitasking, kena multi talent. Tak ada talent ni, cari, belajar, asah, bina, berkawan, terjun dalam dunia tu. Jangan lari pada masalah, jangan lari pada cabaran. Jangan berasa terpencil dan terpinggir. Kena tambah ilmu, kena tambah kemahiran dari hari ke hari. Kena banyak baca. Ada orang kata aku habis dah mengaji, aku tak baca apa dah. Jangan. Dunia pada masa depan lebih hebat daripada dunia yang kita sedang hidup pada hari ini. Kena baiki diri, kena ada tambahan-tambahan lagi pada apa yang telah kita diasuh di universiti. Sentiasa nak ada hasrat untuk majukan diri. Kena tanam sungguh-sungguh. Adik-adik sekalian, tuan-tuan ni semua generasi akan datang akan jadi pemimpin di negeri ini, di negara ini. Orang yang tua-tua macam saya ni, walaupun taklah tua sangat, satu hari akan pergi, tuan-tuan akan datang untuk ganti. Siapa dia saya tak tahu, tapi orang muda lah. Nak memimpin dunia pada masa itu, mungkin 5 atau 10 tahun akan datang ini. Tentulah kebolehan, kemahiran jauh lebih baik pada saya, jauh lebih baik pada Muhyi daripada YB kita yang ada pada hari ini. Jadi tuan-tuan ukur tengok, cakaplah ni kita boleh sampai tak? Boleh sampai tak tara orang yang ada pada hari ini? Kalau kita boleh at par dah dengan mereka, insya-Allah tuan-tuan 5-10 tahun akan datang ni, tuan-tuan lah akan ganti pemimpin pada masa ini. Tapi pada masa itu kemahiran tuan-tuan make sure lebih baik pada saya. Jadi kalau saya ada sikit kemahiran, ada sikit kelebihan, tuan-tuan pastikan pada masa depan tuan-tuan nak mai sini jauh lebih baik 10 atau 20 kali ganda pada kita. Saya pun tak akan berada di sini begitu lama. Berlama-lama di sini tak boleh. Satu hari nanti kena pi juga. Pada masa itu saya nak pastikan ada pelapis, ada pengganti yang akan menggalaskan tanggungjawab ini. Saya nak kena pastikan apa yang telah diatur oleh orang dulu-dulu, oleh pemimpin sebelum pada saya, yang diteruskan oleh saya, akan diteruskan oleh pemimpin pada masa datang, pada masa depan. Dan pemimpin itu mesti diasuh daripada sekarang ini. Jadi tuan-tuan kena mempersiapkan diri untuk diasuh, dilatih untuk menjadi pemimpin pada masa depan. Oleh kerana kita ada banyak contoh pemimpin pada hari ini, baik di peringkat antarabangsa, peringkat nasional atau peringkat negeri. Tuan-tuan kena baca perjalanan pembinaan tiap-tiap orang pemimpin yang menjadi pemimpin pada hari ini. Bagaimana dia diasuh, bila dia dibentuk, di mana dia dibentuk, siapa mentor dia. Jadi semua tu ada peranan masing-masing untuk membina generasi akan datang. Saya harap tuan-tuan akan balik ke kampus dengan selamat, dengan bas ke, dengan kapal terbang ke, naik motor. Saya tengok ada main naik motor tadi.
pastikan tuan-tuan selamat di perjalanan. Peluang ruang yang ada di kampus ini belajar bersungguh-sungguh. Sentiasa sebarkan kebaikan, sentiasa sebarkan kebenaran, sentiasa menjauhi benda-benda buruk dan kemungkaran. InsyaAllah hidup kita akan selamat sebagai pelajar maupun seorang ahli masyarakat di luar. Saya ucap selamat maju jaya kepada semua. Tuan-tuan akan dirahmati Allah SWT. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih